Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Kita nak bawa isu pasal Syahidan Kasim. Syahidan Kasim baru-baru ni dekat dalam sidang parlimen, sewaktu ahli parlimen Pulai angkat sumpah sebagai ahli parlimen, sebab ahli parlimen baru ni kan menang dekat Pulai. So baru ni sementara duk ada sidang parlimen, terus angkat sumpah. Jadi dia tak sebut wallahi wabillahi watallahi. Dia wabillahi watallahi hanya untuk jawatan menteri-menteri sahaja. So tiba-tiba Syahidan Kasim ni, sebab sebelum ni dia duduk di dalam kerajaan BN, dia jadi menteri. Tiba-tiba dia tak jadi menteri, dia hanya jadi wakil rakyat pembangkang yang tak dapat peruntukan. So bila dia duduk dekat belah pembangkang, so jiwa dia memang dah berubah daripada dulu puluhan tahun duduk di dalam kerajaan dan gaji pencen pun dah berpuluh ribu dan memang duit banyak, duk dapat peruntukan berjuta-juta dan peruntukan untuk menteri pun berjuta-juta, tiba-tiba kena duduk dekat pembangkang. So apabila dia dengar angkat sumpah tu, angkat sumpah ahli parlimen Pulai, so dia duk jam. Ish, untuk angkat sumpah ahli parlimen ni ada ke tak wallahi wabillahi watallahi ni kan. Jadi dia pun dia angkat tangan dekat speaker, dia tanya soalan dan speaker jawab, dan dia ambil point itu kat TikTok dia post, dia viralkan. Dia kata inilah kerajaan madani yang telah menghapuskan angkat sumpah. Hampa faham tak? Dia buat kata kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah menghapuskan sumpah wallahi wabillahi watallahi sebagai ahli parlimen. Dan dia pun dia lupa. Dia duk angkat sumpah dah berpuluh penggal, dah berpenggal-penggal sebelum ni, dah 20 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun menjadi ahli parlimen. Dia lupa. Dan apabila dia lupa, sepatutnya dia take down apabila speaker dah jawab. Tapi dia ambil video part tu, dia post, dia viralkan, lepas tu dia kata inilah kerajaan liberal, macam-macam lah. Aku tak mau aku tak mau sertakan video sebab aku rasa Syahidan Kasim ni dia buat provoke. So apabila dah viral video tu video tu pendek jadi pelbagailah orang maki, malah video tu sampai dikongsikan sampai ke kampung-kampung, sampai ke grup-grup WhatsApp masuk. Dan apabila mendapat respon daripada seorang menteri ni, Fahmi Fadzil. So Fahmi Fadzil pun membalas video tu, dan aku akan sertakanlah di sini, sama-samalah kita dengar, sama-sama kita nilai. Dan apabila Fahmi Fadzil jawab dan mendapat respon daripada walaun-walaun ni pun, kebetulan live bersama dengan Syahidan Kasim dan tanya balik Syahidan Kasim. Kata menteri ni dah jawab atas provoke yang dibuat oleh Syahidan Kasim. So Syahidan Kasim ni dia punya spin, saya ingat menteri lah, menteri angkat sumpah lah, sepatutnya ahli parlimen pun kena angkat sumpah lah, wallahi wabillahi watallahi. Dan video ni mengundang pelbagai ucapan dia tu, pertanyaan provokasi dia tu mengundang Iswadi Moni reply dah, ramailah reply. Dan hari ni aku akan letakkan beberapa orang video. So daripada Fahmi Fadzil dan Syahidan Kasim dan beberapa orang lagi aku akan letak. Jom sama-sama kita dengar apa soalan yang dimainkan. Dia boleh kata kerajaan sekular PHBN memerintah. Daripada dah mula dah kalimah suci wallahi wabillahi watallahi dah tak ada. Depa mainkan isu tu. Jom sama-sama kita dengar. Tadi masa angkat sumpah tadi, dulu kita bahkan kata wallahi billahi watallahi. Saya tanya lupa. Ya. Tapi dalam peraturan tak ada. Sekarang tak ada? Ya. Sekarang arahan siapa yang tak bagi ada yang dalam peraturan mesyuarat jelas. Okey. Semalam, selepas Yang Berhormat Suhasan Kayat, ahli parlimen Pulai angkat sumpah, Yang Berhormat Arau Datuk Seri Syahidan Kasim telah bangkit untuk bertanya sejak bila ungkapan wallahi wabillahi watallahi tidak lagi dibaca oleh ahli parlimen dalam
Majlis Angkat Sumpah. Saya pun terfikir, apakah benar apa yang disebut tu? Dan jawapan daripada speaker tidak ada dalam peraturan mesyuarat. Dan saya ambil kesempatan untuk teliti semua majlis angkat sumpah yang telah diadakan sebelum ini. Jom kita lihat. Saya, Suhaizan Kayat, telah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian. Tadi masa angkat sumpah tadi, dulu kita bahkan kata wallahi billahi wa tallahi. Saya tanya lupa. Ya. Tapi dalam peraturan tak ada. Sekarang tak ada? Ya. Sekarang arahan siapa yang tak bagi ada yang? Dalam peraturan mesyuarat jelas. Okey. Terima kasih. Nak kami nak beritahu sebab apa? Baik. Kami terkejut tadi. Macam nak pitam semua. Kenapa ada perubahan? Terima kasih. Baik, terima Tapi kalau kasih. kami ini, kami akan adakan balik lah. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Zahid bin Hamidi setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhyiddin bin Muhammad Yassin setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Hadi bin Hadi Awang setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian. Tapi tak sah kalau kita tak lihat sendiri apa yang dibaca oleh Datuk Seri Syahidan Kasim sewaktu beliau angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Saya, Syahidan bin Kasim, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian. Maka jelas tidak ada bacaan ungkapan wallahi wa billahi wa tallahi dalam majlis angkat sumpah ahli-ahli parlimen. Bukan hanya dalam penggal ini, malah untuk penggal-penggal sebelum ini pun. Datuk Seri Syahidan, hentikanlah cuba membuat provokasi dalam parlimen dengan kenyataan-kenyataan yang tidak berasaskan kepada fakta. Apatah lagi bila terbukti Datuk Seri Syahidan sendiri sebagai ahli parlimen tidak membaca ungkapan yang Datuk Seri sebutkan itu. Ingat, semak sebelum sebar, kita sahkan dulu apa yang kita terima dalam media sosial. Okey, geng. Cubalah, geng. Sebelum dia angkat berdiri, sebelum dia tanya speaker, sebelum dia minta ruang kepada speaker untuk dia bercakap, sebelum tu apa salah dia search dekat dalam YouTube angkat sumpah ahli parlimen. Semua boleh ada. Dan untuk pengetahuan hampa, video Hadi Awang angkat sumpah tu, itu kata silap aku bukan 2018, itu sebelum lagi, itu kata silap aku sebelum renovation Dewan Parlimen tu. Sebab sekarang ni kita tengok Dewan Parlimen sekarang ni hak terbaru dah, kata silap aku renovation dalam 2017 ni tu ubah suai. 2018. Lebih kurang macam tu lah. Hadi Awang kalau hampa pasal video tadi tu, dia pattern lama, bangunan design semua lama. Itu sebelum 2018, mungkin pilihan raya yang ke-12 ke 13. So sajalah kita sertakan, kita ambil yang dulu-dulu lah kan. So apabila ucapan dia ni, dia nak adakan, dia nak bagi konten, dia nak burukkan kerajaan, sehingga kan tadi dia boleh kata kalau dia dapat memerintah, dia akan adakan balik. Nak adakan balik lagu mana dan woi? Daripada dulu tak pernah ada lah. Kan? Sebab ahli parlimen kita ada daripada Kristian, ada daripada Cina, ada daripada India. Apa jenis lah ni? Hanya untuk jadi menteri saja. Itu pun kalau hak yang bukan Islam, hanya bersumpah. Faham tak? Hanya yang Islam saja. Wallahi wa billahi wa tallahi saja. Sebab majoriti menteri ke apa ke kod mana kerajaan apa pun, Melayu Islam wajib kena ramai.
Sebab ini tanah Melayu, ini raja-raja Melayu, ini negara payung Melayu. So kita aku akan bawa satu untuk merespon ucapan Syahidan Kasim. Okey, sebelum tu hampa dengar ucapan Syahidan ni dulu, aku akan bawa respon disebabkan Fahmi Fadzil keluarkan video ni, kenyataan ni. Kita tengok respon daripada Syahidan Kasim, dan dia kata kalau dia dapat memerintah, depa nak buat untuk angkat sumpah wallahi wabillahi watallahi untuk ahli parlimen. Aku nak tanya balik, hang dah jadi ahli parlimen dah berapa puluh tahun dah? Hang daripada wakil rakyat nak jadi daripada Dewan Undangan Negeri sehinggalah parlimen dah puluh tahun, dan hang pernah jadi menteri besar Perlis. Kenapa hang tak pernah usul? Setelah hang dah jadi pembangkang, dan setelah hang dah tak ada duit, hang duk kena berdoa lebih punya. Awak betul kira sekarang ni hang macam hang nak tunjuk hang lah terpaling Islam. Hang lah ni. Sedangkan waktu hang berkuasa dah puluhan tahun, hang tidur pun duit masuk, hang bangun pun duit masuk, segalanya duit masuk. Langsung hang tak fikir. Jom kita dengarlah apa yang diperkatakan oleh Syahidan Kasim. Dia stis video yang Fahmi Fadzil tadi. Datuk Seri Syahidan, hentikanlah cuba membuat provokasi dalam parlimen dengan kenyataan-kenyataan yang tidak berasaskan kepada fakta. Ada virus sikit berlaku, sehinggakan Menteri Komunikasi dan Digital, saudara Fahmi Fadzil buat video khas menjawab katanya provokasi insan bernama Syahidan Kasim di parlimen baru-baru ni. Cuma yang saya heran, kenapa dia menyebut? Saya dengan speaker, saya tanya speaker bahawa apakah tidak ada lagi wallahi billahi wa tallahi. Speaker dah jawab, ini Pak Tuan Mencara. Habislah cerita. Pada pandangan saya dengan speaker, kalau kata memang tidak ada orang akad sumpah pakai wallahi billahi wa tallahi, tak apalah. Yang mengangkat sumpah menteri, kerana menteri memegang bersumpah amanah jawatan. Tapi ahli parlimen pun kita pegang amanah. Rakyat pilih kita. Tapi bila kita nak masuk dewan, kita kena amanah kepada jawatan yang kita pegang. Jangan masuk di luar kita dapat jawatan, bila masuk dewan kita tak bersumpah. Saya rasa tak perlu menyebut dan tak perlu jadi hero. Yang paling penting ialah speaker dah bagi jawapan. Tapi saya nak beritahu, kalau kami memerintah, perkataan wallahi billahi wa tallahi suaranya diangkat sumpah oleh ahli-ahli parlimen dan juga wakil rakyat. Sebab kita nak orang committed, bersungguh-sungguh. Walaupun kita bukan pegang jawatan dalam kerajaan, tapi kita pegang jawatan sebagai amanah kepada rakyat. Salahkah saya mencadangkan benda itu? Dan saya bertanya, sampai terpaksa buat video khas untuk saya. Bagus juga, saya nanti popular lah. Wallahualam, cukuplah. Disebabkan hang ambil part persoalan yang hang tanya kepada speaker tu dan hang post dekat media sosial dan hang tulis di atas tu sekular PHBN. Siapa yang hipokrit sekarang? Kalau hang tak mula, kalau hang tak ambil part tu, kalau hang tak letak dekat profil hang, dan budak-budak hang walaupun hang duk tak sebarkan, habis ya, orang takkan respon terhadap hang punya percakapan tu. Disebabkan hang ambil part tu, malah hang letak dekat media sosial hang viral kan, dan cacian makian, sedangkan rakyat pun tak tahu. Sedangkan rakyat pun ada ke tak. Lepas tu kau nak maki kerajaan hari ni. Cek daripada dulu memang tak ada. Kan? Jadi jangan hipokrit lah Syahidan. Zaman hang ada kuasa, puluhan tahun hang berkuasa, tapi hang tak buat. Sekarang bila hang jadi pembangkang barulah nak buat. Apa yang berlaku hari ni? Seperti itulah yang duk kata hudud. Nak buat RUU 355, hidup nyawa kami. Kalau siapa yang tak menyokong hudud, siapa yang tak menyokong RUU 355 akan mati tanam dekat jerat Cina. Siapa yang hipokrit sekarang? Aku nak pesan jangan jadi hipokrit je untuk walau umpas ni. Bukan main lagi dulu hudud, duk angkat tangan gila, duk menjerit. Lah berkuasa haram penjadah apa pun tak buat. Sama macam RUU 355 duk menjerit, berkumpul lah bla 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 semua.
apa pun tak ada. Malah kat Kelantan pun sampai hari ni tak buat. Dah 30 tahun memerintah. 30 tahun memerintah Kelantan, haram pejadah apa pun tak buat. So, kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat aku, Faizal Rahman. Jom kita dengar dia respon terhadap Syahidan Kasim dan dia sertakan Syahidan Kasim yang angkat sumpah. Hai, Assalamualaikum. Salam Jumaat, salam Madani. Baik, ini kita tujukan buat Razman dan juga Arau. Selamat menonton. Saya, Syahidan bin Kasim, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Hadi bin Hadi Awang, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan. Awak waktu hampa jadi kerajaan hampa tak bawa semua ni. Why? Syahidan Kasim. Why tak bawa? Sebab apa tak bawa? Waktu zaman hang jadi menteri dah puluhan tahun. Hang duduk di dalam kerajaan Barisan Nasional, haram pejadah apa pun tak buat. Sekarang bila jadi pembangkang duduk menjerit. Nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu, nak buat ini. Kan? Tak payah hipokrit lah. Apa yang hang bawa hari ni untuk bekas menteri ni Syahidan Kasim. Apa yang hang bawa hari ni akan berlaku seperti mana yang Hadi Awang bawa. Akan berlaku seperti mana pimpinan-pimpinan parti PAS yang dah puluhan tahun yang duduk di dalam PAS akan bawa. Hudud. Macam tu lah. Kan? Oh, kita tak sempat kita nak buat RUU 355. Oh, kita tak sempat. Kerajaan dah tumbang. 33 bulan buat apa deh? Menteri Undang-Undang 33 bulan Perikatan Nasional daripada parti PAS. Kalau cuba tengok parlimen dia yang sekat daripada dibuka dan atas ucapan dia, kenyataan dia tutup parlimen. Sehingga kan dia kata yang di-Pertuan Agong tak ada hak untuk membuka parlimen. Kan? Sehingga kan Iswadi Moni mengamuk di dalam live dia, kan? Dan minggu depan ada tindakan daripada arahan Raja-Raja Melayu, terus parlimen buka. Why? Tak payah hipokrit lah. Kan? Tak payah hipokrit wahai Syahidan. So aku akan bawa Iswadi Moni lah kali ni. Kan? Sebab Iswadi Moni dia respon. So sama-sama kita dengar berkaitan soalan tu okey, no problem. Tapi masalahnya part tu hang ambil dan hang viralkan dan hang kata tak tahulah, jom kita dengar. Tapi dalam peraturan tak ada. Sekarang tak ada? Ya. Sekarang arahan siapa yang tak bagi ada? Yang Dalam peraturan. Syahidan. Kusangkakan pandai. Rupanya bangang. Manalah kau punya ilusi dan berhalusinasi kau tu? Wabi Syahidan, kat mana datangnya berhalusinasi dan berilusi sampai ada kata wallahu wabillahi wa tallahi? Tak, saya ikut lama dah parlimen ni. Setahu saya tak ada pun ucapan tu. Kan? Jadi kadang-kadang kita tak faham membangkang ni. Dia nak bangkang tu, apa saja dia nak bangkang. Lepas tu letak PHBN sekular sebab tak letak wallahi wabillahi wa tallahi dalam sumpah mereka. Sumpah ni kita nak cerita lah. Wallahi wabillahi wa tallahi. Orang Islam boleh cerita lah, boleh sebut lah. Kalau orang Islam macam mana? Kalau diguna perkataan bersumpah, semua orang boleh pakai. Kristian boleh pakai, Islam boleh pakai, agama lain boleh pakai. Tapi kalau dia letak wallahi wabillahi wa tallahi dalam peraturan mesyuarat, takkannya bukan Islam pun kena sebut. Habis yang tu macam mana?
Kita nak kata, oh, inilah dia, negara sekular. Aduh. Itulah Syahidan. Syahidan, berhentilah. Main dengan cucu lebih baik lah. Ni kalau level pembangkang macam ni, risau aku dalam negara ni. I'm not sure whether we are in a good hands atau tidak. Kalau level pembangkang macam ni. Itulah. Awak macam mana? Betul. Cukup lah. Dia itulah. Kita ni, pada aku, kita seorang pimpinan yang beragama Islam. Mewakili tempat kita. Kita ni beragama Islam. Dan orang yang percayakan kita, yang bagi jawatan ataupun undi kita tu, orang-orang Islam. Dia meletakkan amanah kepada kita supaya kita dapat menyatukan dan supaya ahli parlimen ni dapat jadi kerajaan dan dapat bawa syiar-syiar Islam. Tapi apa yang mereka buat? Mereka wujudkan perpecahan, mereka nak wujudkan pergaduhan, mereka nak berperang, mereka nak bergaduh. Sehingga kepegang tu lembing lah, pedang lah, apalah duk combo dekat Terengganu. Kononnya dia nak tunjuk kami sanggup. Kami bersedia berperang dengan orang-orang bukan Islam. Orang kafir harbi. Kafir yang bulik. Tak. Sehingga tahu tu. Dia tak suban tu. Dia sendiri. Dia bawa apa budaya yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan di negara lain. Islam sesama Islam kira bergaduh. Parti kerajaan dan parti pembangkang seperti mana yang aku cakap dekat dalam video aku yang beberapa hari lepas, antara kerajaan dengan pembangkang, depa ada tentera, depa ada senjata api, depa boleh berperang sesama depa. Itu yang berlaku dekat beberapa negara-negara seperti mana Mesir, daripada beberapa negara-negara Islam yang bergaduh. Depa nak macam tu. Sebab depa nak kuasa. Depa tak boleh terima hakikat. Depa ni kalah di dalam pilihan raya. Apabila kalah, Allahu Akbar, dia punya memperburukkan seseorang. Tara mana depa tak hina Anwar Ibrahim? Apa depa tak hina Anwar Ibrahim? Meletup kes ahli parlimen Putrajaya, Razi Jidin tu pula. Kan? Sehingga maki liwat ni. Budak-budak bodoh mangkak-mangkak di bawah ni. Ini walau mangkak ni, tambah budak-budak baru tak kenal politik ni, tapi duk sebab nak Islam, maki, hamun, cerca, Allahu Akbar. Padahal dia punya tuduh tu dia tak nampak dan dia tak tahu pun, dan waktu tu dia tak beranak lagi pun. Kebodohan demi kebodohan daripada orang muda yang bersama dengan PAS ni. Kan? Jadi itulah, mereka nak pergaduhan, mereka nak perperangan demi kuasa. Apabila mereka dapat kuasa, mereka diam. Cuba hampa tengoklah apa-apa dia macam perbuatan ataupun perkara yang dibuat oleh puak-puak PAS. Adakah daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional duk ratib setiap hari? Ada ke? Tiba-tiba hari ni kerajaan yang duk tengah memikirkan masalah rakyat, bagi nasihat kepada rakyat. Nasihat tu mereka maki dan mereka maki. Mereka hanya ambil headline. Mereka tak baca perhabis. Mereka tak tahu. Mereka hanya ambil part atas tu je, headline panas tu. Dia tak tahu isi dalam tu, di sebalik kenyataan tu, dia duk maki. Ada apa pun tak tahu. Apa jenis orang pun tak tahu. Jenis yang penting mereka nak tempat, mereka nak kuasa. So untuk video yang terakhir, aku akan bawakan sahabat aku ni, Wan Abdul Hadi. So kita dengar dia punya penjelasan untuk video yang terakhir. Dia membalas respon ucapan saya dan Kasim, dan cuba apa tengok kan, dia antara video yang pertama daripada Fahmi Fadil hinggalah kepada Iswadi, kepada Faizal dan juga kepada Abdul Hadi ni. Tengok semua stitch video daripada video saya dan Kasim. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan. Tadi masa angkat sumpah tadi, dulu kita bukan kata wallahi billahi wa ta'alahi. Saya tanya. Okey, dalam isu angkat sumpah sebagai ahli parlimen ni kan, hari tu MP Arau Syahidan Kasim, dia adalah tanya speaker kan, tiba-tiba tanya speaker, lafaz wallahi wa billahi wa ta'alahi ada, memang dah tak ada ke sewaktu nak angkat sumpah jadi ahli parlimen? Tiba-tiba dia tanya kan. Tapi kalau korang perasan, inilah dia cara puak-puak Perikatan Nasional, terutama sekali PAS. Dia nak takut-takut dengan orang Melayu. Dia nak buat orang Melayu ni risau. Dia nak buat orang Melayu
jadi takut dengan keadaan semasa. Okey, inilah ni cara dia ni. Syahidan Kasim, kalau kau nak tahu inilah cara puak-puak PAS. Modus operandi dia orang ni macam ni. Okey? Padahal memang kalimah wallahi wabillahi watallahi ni tak pernah ada pun waktu kau nak angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Tak ada, memang tak ada dalam sejarah. YB Fahmi Fazil dalam video akustik ni, YB Fahmi dah jelaskan secara detail. Aku tak perlu nak jelaskan benda yang sama. Okay, kalau kau nak tahu lebih, kau tengok video akustik ni. Tapi yang aku nak cakap dekat sini ni lah. Cara puak-puak PAS ni nak semai benih ketakutan, benih supaya orang, bila orang Melayu dengar. Bayangkan berapa ramai yang tengok video Arau tadi. Video Arau tanya speaker tu, berapa ramai yang rasa macam, serius lah kerajaan hari ni dah tak buat benda macam tu. Inilah padahnya bila dapat kerajaan yang anti-Islam. Cyber trooper Perikatan Nasional pula ambil video Arau tadi, dia pergi sebarkan dekat kampung-kampung. Okay? Buat poster, sebar merata ceruk dalam kampung-kampung. Kononnya kerajaan Madani dah hapuskan kalimah wallahi wabillahi watallahi dalam lafaz sumpah. Angkat sumpah nak jadi ahli parlimen. Ni cara dia ni. Manusia bernama Syahidan Kasim. Ni cara dia. Cara puak-puak PAS, puak-puak Perikatan Nasional nak hasut orang Melayu, nak takut-takut orang Islam. Ni cara dia. Okey? Kau kena tahu benda ni. Kau semua kena tahu. Rakyat Malaysia perlu tahu. Ni cara dia. Okey? Begitu je lah orang Melayu kita ni. Orang-orang Melayu, orang Islam kita sentiasa dipermainkan macam tu. Okay? Sentiasa ditipu, ditakut-takutkan dengan benda yang tak ada, tak pernah wujud pun. Okey? Aku kadang-kadang geram pun ada kadang-kadang. Okay? Bila tengok cara puak-puak Perikatan Nasional ni, cara-cara puak-puak PAS ni main hari ni kan, main isu, tunggang isu hari ni. Sedangkan kita semua orang tahu lafaz wallahi wabillahi watallahi ni akan ada waktu angkat sumpah depan yang di-Pertuan Agong saja. Kau nak pegang jawatan apa-apa nanti, menteri ke apa-apa ke, angkat sumpah, waktu tu ada. Depan yang di-Pertuan Agong. Dalam parlimen mana ada? Dalam video yang Fahmi Fazil buat ni pun, dia tunjuk sekali video ahli parlimen marang angkat sumpah. Mana ada wallahi wabillahi? Arau tak ada. Jasin, tuan guru tu Jasin tak ada juga. Okay, tiba-tiba datang Suhaizan Kayat pula, kenapa tak ada wallahi wabillahi? Dia ramai kamera tengok record puak-puak Perikatan Nasional, cyber trooper walaun ambil video yang Arau tanya, sebar sana sini, sebar dekat orang kampung tengok. Inilah kerajaan anti-Islam dah buang kalimah wallahi wabillahi ni. Macam tu je lah. Macam tu je dia orang ni main persepsi, main naratif. Yang pemimpin pun sama naik dengan penyokong masalah ni. Okey? Aku penat betul. Saja cara Perikatan Nasional ni dia pun nak mainkan naratif jahat. Dia pun nak mainkan, dia pun nak bawa isu-isu yang nampak teruk supaya sokongan kepada kerajaan PHBN ni kurang. Supaya pengundi PH dan BN ni berlari kepada Perikatan Nasional. Jadi pada aku orang yang bodoh saja yang tak tahu. Orang yang bijak, orang yang ambil tahu, insya-Allah dia akan tahu. Jadi kita hanya kena berfikir dia ambil tahu. Okey, untuk kalau hampa ada yang penonton ni ada di kalangan geng-geng Perikatan Nasional, tolong fahamkan, tolong fikir balik, tolong ambil tahu. Kalau hampa ada handphone, hampa search Majlis Angkat Sumpah Ahli Parlimen. Tulis lah kan, PRU 12 ke, PRU penggal yang ke-11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampailah pilihan raya umum yang hari tu. Dan sehinggalah pilihan raya Pulai baru ni, ahli parlimen Syahidan Kayat tu menjadi ahli parlimen dan angkat sumpah di dalam Dewan Parlimen. Jadi inilah benih-benih kebencian yang ditaburkan oleh puak-puak Perikatan Nasional, tambah-tambah puak-puak ni lah kan. Konon-kononnya dialah yang terpaling Islam. Dialah yang orang Islam padak. Orang lain semua kurang-kurang, dia aja. Tambah-tambah macam Anwar Musa. Macam Anwar Musa tu dia dah jadi Al-Fadhil Tok Syekh Ya Maulana Ya Habibi Anwar bin ada title macam Musa. Sebab apa? Sebab dia daripada UMNO, dia masuk ke PAS. Bukan main lagi hari tu kan. 9 September akan ada satu gelombang ahli BN 1000 orang akan mengumumkan keluar daripada BN masuk kepada parti PAS. Tak berlaku.
Kan? Jadi itulah pembodohan demi pembodohan yang dibawa oleh Perikatan Nasional, dan depa nak pecahkan rakyat Malaysia, depa nak pecahkan keharmonian, kesejahteraan, keamanan, kedamaian. Sebab depa cemburu tau. Kerajaan hari ni ada India, China, Iban, Kadazan, Sabah, Sarawak, Siam, orang asli bersama dengan kerajaan hari ni tau. Menyokong untuk kerajaan hari ni. Apa faham tak? Menyokong dan tak berlaku pun. Dan siapa-siapa daripada DAP yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan jahat yang tidak menghormati Raja-Raja Melayu dengan agama rasmi, lepas tu dengan bangsa Melayu, kan, warga negara yang berbangsa Melayu, dan juga bumi putera Sabah Sarawak yang tak menghormati, terus DAP pecat ataupun gantung. Seperti mana yang sebelum ni, sebelum PRN, Ramasamy kan ada keluar pelbagai kenyataan apa semua, terus dipecat. Hari ni tiba-tiba dia pergi bersama dengan Perikatan Nasional. Ramasamy, Penang tu. Timbalan Menteri, Timbalan Ketua Menteri, bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi, itulah bagus lah kan. Depa, sesiapa yang tak menghormati undang-undang dan juga perlembagaan, dipecat, digantung, diambil tindakan. So kita setuju, alhamdulillah, bagus apa yang dibawa dan apa yang dibuat oleh DAP. Sebab DAP pun dia sendiri cakap, dia sendiri meyakinkan rakyat dia akan menghormati A sampai Z undang-undang dan juga perlembagaan yang dah ditetapkan. Jadi dia pun daripada segi Anthony Loke pun cadangkan hormatilah 5 rukun negara. So teruskanlah kan. Puak-puak hampa ni janganlah duk wujudkan satu sentimen untuk nak buat satu perpecahan demi nak meraih undi. Jual agama, jual itu, jual segala mak nenek apa boleh jual, semua depa jual untuk nak raih undi saja pun. Apa jenis orang lah ni. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa untuk next video. Subscribe, like, komen dan share. Entahkan maaf, Assalamualaikum.